Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah panjangkan usia kita pada malam ini dengan kenikmatan iman dan kesihatan, kewarasan yang baik. Allah pertemukan sekali lagi di Dewan Salat Masjid Suti Alam bagi pertemuan bulan September 2023, 24 September. Hadirin mati Allah sekalian, malam ini insya-Allah kita akan berdiskusi hingga masuknya waktu Isyak 8.19 malam, kerana saya kena bergerak ke satu lokasi yang lain untuk sampai ejen jugalah. Jadi hadirin sekalian, insya-Allah dalam tempoh ini saya akan lanjutkan apa yang telah saya nyatakan sebulan yang lalu berkait dengan tajuk perbincangan kita, iaitu berkenaan dengan kajian hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa besar dan tanda-tanda besar kiamat, di mana corak diskusi ini sedikit berbeza dengan kebiasaannya, di mana kita tidak menyentuh tanda-tanda kecil atau tanda-tanda umum. Sebaliknya kita melihat peristiwa yang berlaku pada fasa ataupun era yang dimasukkan atau diletakkan dalam fasa tanda-tanda besar, yang mana kita sebagai umat Islam sudah pastilah wajib beriman dengan hari kiamat dan kedatangan tanda-tandanya. Namun kita tidak selalu dalam bentuk diskusi ini membahagikan perbincangan ini kepada dua bentuk seperti ini. Dan kebiasaannya, jika kita bahagikan sebagai contoh, jika kita berbincang tentang tanda-tanda besar, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan belum pernah mendengar perjalanan tanda besar secara kronologi yang kita mampu fahami berdasarkan hadis. Kita mungkin tahu beberapa perkara daripada tanda besar, namun kita tidak boleh menyusunnya secara kronologinya bagaimana. Sedangkan baginda alaihi wassalatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun mengkhabarkan kepada kita dalam beberapa hadis baginda berkenaan dengan kronologi, sequence, event by event yang berlaku daripada kelompok tanda-tanda besar. Maka antara hadis yang paling ringkas dan jelas, hadis riwayat Al-Imam Abu Daud daripada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, di mana Nabi memulakan bicara baginda berkenaan dengan tanda besar itu dengan Umranu Baitil Maqdis. Maknanya Nabi sebut satu event yang besar, event yang nyata, yang menandakan zaman itu sudah memasuki era tanda-tanda besar. Pertamanya kata Nabi, Umranu Baitil Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis. Yang ini telah saya syarah 2 bulan yang lalu. Saya buat revision sikit sajalah, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan Umranu Baitil Maqdis? Pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan bumi Syam. Terbentuk sebuah kerajaan baharu umat Islam di bumi Syam, berpusat di Baitul Maqdis sendiri, di bawah kelolaan kepimpinan pemerintahan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni keluarga Nabi ada memerintah di bumi Syam, di Jordan, sebuah wilayah, sebuah negara. Belum memenuhi
ciri ataupun sifat yang Nabi maksudkan dalam hadis, di mana ia menyatukan bumi Syam. Namun tanda itu sudah ada. Sebab tu tuan-tuan tengok, majoriti rakyat Palestin lari ke mana? Jordan. Majoriti rakyat Syria, refugee, dia lari ke mana? Jordan. Sebab itu bila ada United Nations General Assembly, biasanya saya tidak akan terlepas mendengar ucapan King of Jordan. Saya akan dengar apa yang dia akan cakap setiap tahun. Juga saya tak akan terlepas mendengar ucapan Perdana Menteri Israel. Ya, yang lain tu saya tak berminat. Ya, tapi baru ni saya menonton ucapan Perdana Menteri Malaysia lah di United Nations. Baik tuan-tuan. Jadi untuk pengetahuan kita, sejak tertubuh negara haram Israel pada 1948, rakyat Palestin itu berbondong-bondong lari kehilangan tempat tinggal, masuk menetap di wilayah Jordan. Dan sejak 2011, jutaan rakyat Syria yang hilang tempat tinggal, pergantungan hidup, juga masuk ke Jordan untuk survival kehidupan mereka. Namun pada akhirnya nanti, dalam hadis Ali bin Abi Talib diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Hakim, Nabi SAW telah menyatakan konflik yang kita lihat di bumi Syam, baik Syria baik Palestin pada hari ini, akan berakhir dengan sebuah peperangan yang akan dicetuskan oleh ahli keluargaku. Wa inda dhalik yab'athullahu rajulan min ahli baiti. Dalam keadaan situasi umat di bumi Syam itu ditimpa fitnah yang amat dahsyat, Allah membangkitkan seorang lelaki daripada ahli keluargaku. Dia bangkit memimpin sebuah peperangan dan Allah beri dia kemenangan. Maka dia mendamaikan bumi Syam, menamatkan konflik kemanusiaan, mengalahkan semua angkatan golongan yang batil di wilayah tersebut. Sehingga hadirin mati Allah sekalian, ia menghimpunkan kesatuan wilayah Syam di Baitul Maqdis, dengan akhirnya dipimpin, ditadbir oleh seorang putera dari keturunan Nabi SAW. Putera tersebut Nabi telah mengisyaratkan kehadirannya dalam hadis baginda 1400 tahun dahulu, yang Nabi sifatkan dirinya itu adalah seorang yang mendapat petunjuk, atau dalam Arabic word, yang mendapat petunjuk adalah Al-Mahdi. Walaupun kita selalu sebut Imam Mahdi kan, ya. Imam tu bukan ulama, jauh sekali imam salat, ya. Jauh sekali jawatan imam jaiz. Orang surau nak bertanding kan, sebahagian dah bertanding pemilihan, bukan. Imam tu leader, pemimpin, ya. Dan cerita Al-Mahdi ni yang banyak orang duduk sebut lately, terutama kalau tuan-tuan buka TikTok, cerita Al-Mahdi dalam hadis ni adalah cerita that is a story about geopolitics, tuan-tuan. Dia adalah cerita tentang geopolitik yang berlaku di tanah Arab. Nabi nak gambarkan nanti akhir zaman ini akan terbentuk juga sebuah khilafah umat Islam setelah keruntuhannya bertahun-tahun, dan kekhilafahan itu akan dikuasai oleh ahli keluargaku, yakni dari darah keturunan Nabi. Ada satu fakta tuan-tuan, ya, yang kita harus tahu sebagai umat Islam. Sejak Nabi wafat 1400 tahun dulu, belum pernah ada seorang khalifah umat Islam itu datang dari darah Nabi. Belum ada. Baik keturunan Al-Hasan, baik keturunan Al-Husain, itu belum pernah ada hingga ke hari ini. Tapi Allah bagi tak? Allah bagi nanti di akhir. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, la tadhhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Tidak akan berakhirnya dunia ini sehinggalah bangsa Arab, yakni keseluruhannya, akan dikuasai oleh seorang lelaki dari ahli keluargaku. Ya. Baik. Individu tersebut, keturunan Nabi tersebut yang menjadi imam atau khalifah itu, penguasa umat Islam,
ia akan menjadi penguasa di zaman turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini akan ada bicaranya. Tuan-tuan kena sabarlah, ikuti kuliah saya setiap bulan, insya-Allah akan sampai cerita turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi tuan-tuan, current situation yang kita tengok di Palestin, baik di Syria, baik di Palestin, baik di Masjid Al-Aqsa, itu akan sampai titik akhir dia. Bila? Wallahu alam. Tuan-tuan akan tengok akan tercetusnya satu peperangan besar di bumi Syam. Allah menangkan keluarga Nabi dan akan terbentuklah sebuah kekhilafahan seperti mana yang saya nyatakan tadi. Maka makmurlah bumi Syam. Bumi Syam akan diimarahkan, Baitul Maqdis akan diimarahkan. Ya, pada masa tu mungkin banyak pakej umrah ni, mungkin dia akan turun di Baitul Maqdis, kemudian barulah terbang pula ke mana ni, ke Mekah. Mungkinlah, wallahu alam, saya agak sajalah, tapi hal itu akan berlaku. Baik tuan-tuan, setelah hal itu berlaku, ini yang bulan lepas kita baca, Nabi sebut setelah kemakmuran Baitul Maqdis dalam hadis Abu Dawud, peristiwa besar apa yang kedua? Kharabu Yathrib, kehancuran bumi Madinah. Disebabkan apa? Disebabkan oleh az-zalazil, gempa yang begitu dahsyat. Tuan-tuan tengok Marrakesh macam mana jadi, Morocco. Okey, itu dia punya apa tu, dia punya apa dia panggil, saya pun lupa dia punya term dia tu. Itu belum habis lagi. Sebab itu semasa gempa di Turki dulu, di Gaziantep, di sempadan ataupun kita kata tectonic plate di kawasan Anatolia, antara kawasan Turki dengan Syria itu, masa berlaku gegaran tersebut, dia terus trigger ke kawasan Afrika dan juga Timur Tengah, ya, dan akan sampai ke bumi Madinah. Ini yang minggu lepas, last month yang kita bahaskan tentang benda ini, peristiwa ini, dengan saya muatkan hadis-hadis daripada Nabi yang Nabi sifatkan bagaimana kehancuran itu berlaku. La tatrukuna al-Madinah ala khairi ma kanat, kelak kamu akan meninggalkan kota Madinah atas keadaan yang terbaik di negeri itu, di kota itu, ya. Sehingga Nabi sebutkan tidak tinggal seorang pun penghuninya, illal awafi, melainkan hanya binatang buas, at-tayru was-siba, dan burung-burung yang berterbangan, kata Nabi. Ya, sampai sahabat tanya pada masa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam sebuah hadis daripada Umar, la yasiranna ar-raqib bi jambatil Madinah, nanti akan ada orang yang berkenderaan, mereka melintasi kebun-kebun di kota Madinah, dan mereka menyatakan laqad kana fi hadhihi hadirun minal muslimin. Dia kata dulu di kebun-kebun ini diziarahi cukup ramai kaum muslimin, seperti mana kita pergi ziarah kebun tamar ketika kita sampai di bumi Madinah. Tapi suatu masa keadaan itu akan sunyi, tak ada apa tinggal tuan-tuan di kota Madinah. Orang keluar pergi, kosong. Bahkan ya memang menyayat hati bunyinya, tapi Nabi sendiri menyatakan sampai ke tahap haiwan liar akan kencing di tiang-tiang dan atau di mimbar masjid. Itulah keadaan kota Madinah pada waktu itu. Apa indikator yang Nabi SAW sebutkan? Nabi pernah sebut kepada Abu Dzar, idza balagal bina'a sil'an fakhruj minha, apabila binaan telah sampai, sama ada sampai dibina atau sampai ketinggian, saya lebih cenderung kepada maksud sampai ketinggian Bukit Sila, sebuah bukit yang tersergam indah di bahagian belakang sebelah kanan Masjid Nabawi, bertentangan dengan Bukit Uhud. Bukit itu tak tinggi, about 100 meter sahaja dia punya ketinggian dia, ya. Idza balagal bina'a sil'an fakhruj minha, Nabi sebut apabila binaan telah sampai ketinggian Bukit Sila, keluarlah kamu dari kota Madinah. Nabi dah bagi dah indikator, ya. Begitu hadirin sekalian. Ada satu riwayat yang lain Nabi kata fartahil ila Syam, pindahlah kamu ke negeri Syam.
Ada tak bangunan setinggi itu di kota Madinah pada hari ini? Tak ada. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang selalu ulang-alik pergi umrah pun kita tak perasan. Di Madinah ni tak ada bangunan-bangunan tinggi kalau kita perasan. Kebanyakan, bukan kebanyakan lah, hampir keseluruhan binaan di kota Madinah tidak mencapai ketinggian 100 meter. Dan binaan tertinggi hanyalah menara masjidnya. Sebab itu bila kita lihat senarai the tallest building in Saudi Arabia, dia tak akan keluar Madinah pun, dia akan keluar Jeddah, Kingdom Tower belum siap, dia akan keluar Riyadh, dia akan keluar Clock Tower di Mekah. Dia tak keluar lah Madinah, dia tak akan keluar. Ada hampir, saya ingat dalam 30 plus tallest building in Saudi Arabia, Madinah satu pun tak ada. Ya, baik. Tapi bila nak ada? Tu saya kata kita kena tengok sama-sama projek yang sedang dibina di Madinah pada waktu ini yang dipanggil Ruwa Al-Madinah. Kerana saya tengok dalam master plan projek tersebut ada binaan yang ketinggiannya melepasi 100 meter, yakni melepasi atau mencapai ketinggian Bukit Sila, yang menjadi indikator Nabi kata, keluarlah kamu dari kota Madinah atau fartahil ila Syam, pindahlah kamu ke negeri Syam. Kenapa Nabi sebut pindahlah kamu ke negeri Syam? Sekarang memang tak logik. Tapi tuan-tuan, peristiwa kehancuran kota Madinah berlaku selepas kemakmuran negeri Syam dalam hadis. Setelah bumi Syam itu aman, fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum wa ni'matahum, Allah kembalikan nikmat kesatuan dan keamanan hidup kepada penduduk di bumi Syam. Baitul Maqdis menjadi kota yang bebas, merdeka, dimakmurkan oleh umat Islam. Negeri Syam menjadi sebuah tempat untuk didiami oleh umat Islam, dan itu adalah tempat terbaik yang Nabi maksudkan pada waktu itu. Sebab tu nak ada riwayat Nabi kata, fartahil ila Syam, pindahlah kamu ke negeri Syam, bagi penduduk Madinah yang mana dia telah melihat ada binaan yang telah sampai ketinggian Bukit Sila, kerana Madinah akan mengalami suatu kehancuran yang begitu besar. Baik tuan-tuan, kat sinilah kita berhenti pada bulan yang lalu. Ikut hadis Abu Dawud tadi, selepas kehancuran Madinah bermulalah malhamah, yakni siri peperangan akhir zaman yang akan dilalui oleh umat Islam. Maksud yang dilalui oleh umat Islam itu kerajaan. Dalam Islam ni tuan-tuan, dia tak ada istilah jihad yang dicetus oleh rakyat sendiri, tak ada. Dalam Islam bila kita kata jihad, dia mesti by government. Dia tak ada istilah kita pergi angkat senjata sendiri, pergi lawan sendiri, tak ada. Apatah lagi rakyat angkat senjata pergi lawan pemerintah sendiri macam orang Syria buat. Itu tak betul sebenarnya jihad dia. Walaupun saya rasa ramai ustaz yang datang berceramah akan sampaikan kepada tuan-tuan untuk support Free Army ataupun Free Syrian Army, tapi sebenarnya apa yang mereka buat tu tak betul daripada segi hukum syarak. Walaupun mereka nak menumbangkan Bashar Assad yang kita maklum zalim dia lebih teruk daripada Israel, tapi tak boleh. Itu bukan kaedah dia. Sebahagian tentera Bashar pun Islam, Muslim, Sunni juga, kan? Maka akan berlaku pertempuran. Sebab itu kita tak boleh nafikan sebahagian rakyat Syria yang mengambil jalan keluar adalah untuk keluar daripada fitnah di tempat dia. Tapi ada kelompok-kelompok yang tetap tinggal di bumi Syam, ya mungkin Allah nak jadikan mereka sebagai golongan terbaik setelah Allah menguji iman mereka. Sebab itu Nabi pernah sebut, sampai suatu keadaan umatku diuji, makanan mereka adalah tasbih, tahmid. Macam kalau kita pergi ke Syria ni, kalau kita pergi ke kawasan pelarian dia, kita tanya dia, nak tanya apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak tanya apa kat dia? Makan cukup, tak payah tanya, kan? Tak payah tanya. Dia tak ada isu pun kenaikan harga beras. Beras, gandum tak ada, tuan-tuan, kan? Ada satu saya dapat video budak apa ni di Afrika, kan? Yalah, kita ni memanglah kita ada isu tuan-tuan, kan? Tapi belum sampailah ke tahap orang kita tergolek tepi jalan kerana apa, tak makan, tak lalu beli beras. Belum ada lah. Kes terpencil mungkin ada. Pak pakcik selalu bawa RM26,
beli beras tempatan tiba naik, bukan naik, beras tempatan tak pernah naik pun, stok tak ada kan, jadi dia tak boleh beli. Mungkin ada kes tu terpencil, kita tak boleh nafi lah benda begitu tuan-tuan. Tapi taklah kita dengar tiap-tiap hari orang kita tergolek tepi jalan pasal apa, beras naik. Kalau ada pun dia tergolek dalam mall, dia tergolek dalam mall, dia sorong troli, dalam troli ada beras, ada sangkuit sebotol, ada Milo, duit tak ada, minum Milo tuan-tuan, tergolek dalam mall, ambil video up, buat konten. Tu je lah orang kita kan. Kita jangan main-main tau benda-benda ni tuan-tuan. Kita nampak macam kalau Allah nak uji kan, sebab itu ada banyak sama-sama nikmati, kurang sama-sama kongsi. Itulah yang terbaik. Daripada duduk main benda begitu, baik sebarkan kat mana ada stok, sebarkan. Kalau kurang, orang yang tak ada rasa, tak berduit, cepat-cepat dia pergi, dia boleh beli tuan-tuan. Tanya dia orang di Syria ni makan apa, nak jawab apa tuan-tuan? Tak ada. Saya pernah pergi, apa dia jawab? Alhamdulillah. Tu je. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Pagi dah makan, alhamdulillah. Memang betul sebiji macam Nabi sebut, sampai suatu masa makanan mereka hanya subhanallah, alhamdulillah, tasbih, tahmid. Tuan-tuan, hadirin sekalian, sebelum kita pergi kepada Malhamah Kubra, peperangan besar yang akan dilalui oleh umat Islam by government umat Islam pada masa tu, iaitu apa yang berdiri di atas bumi Syam, kita kena jelas kenapa dua benda ni berlaku. Ni dia tuan-tuan. Yang pembebasan bumi Syam dan Baitul Maqdis ni mungkin kita tahu, sebab kita nampak situasi semasa di bumi Syam dan Baitul Maqdis tu nyata di hadapan mata kita. Isu Syria ni sejak 12 tahun yang lalu, isu Palestin sejak 1948, once ketika mana Israel ni ditubuhkan. Okey, kita fahamlah yang tu. Tapi apa ceritanya dengan kehancuran kota Madinah? Apa sebabnya? Kenapa kota yang begitu barakah, yang menyimpan jasad Nabi itu akhirnya hancur di akhir zaman? Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Wabil dalam tesis master beliau ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh cari kat Shopee, boleh baca sebagai bacaan sebelum tidur mungkin, atau pada bila-bila masa ya, untuk mengisi masa, setebal 367 muka surat. Ada beberapa tempat salah terjemah pada beberapa perkataan, saya tak nafikan, tapi satu bacaan yang baik. Tesis master Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Wabil, Universiti Islam Madinah. Dalam tesis ni beliau ada buat satu bab tentang kehancuran kota Madinah. Tujuannya, sebabnya kota Madinah menyingkirkan orang-orang kafir dan munafik daripada isinya. Maknanya kita tengok satu kehancuran fizikal, namun hikmahnya cukup baik bagi bumi Madinah. Saya bagi contoh tuan-tuan, antara punca Kashmir berhenti pergolakan antara Pakistan dan India, perang, adalah gempa bumi yang menghancurkan kawasan tuntutan. Okey. Yang kedua, contoh macam tsunami Aceh 2004 yang boleh saya sifatkan menamatkan pertembungan antara Tentera Nasional Indonesia TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM. Waktu itu saya ada pergilah, tapi selepas 2004 pergi pun berkait tsunami, adalah masih ada saki-baki lah, tapi sekarang tak ada dah. Ratusan ribu mati. Dua wilayah dia, Banda Aceh dan Lok Semawi, hancur waktu itu, tetapi menamatkan konflik perseteruan antara dua puak kaum muslimin. Tentera Nasional Indonesia pun Allahu Akbar, Gerakan Aceh Merdeka pun Allahu Akbar, tapi bertempur sesama sendiri. Tamat dengan satu bencana besar, tsunami 2004. Begitu Allah menyelamatkan bumi Madinah daripada hancur rosak isinya, yang pada waktu itu sudah didiami oleh orang kafir, orang fasik, Nabi sebutkan. Untuk makluman tuan-tuan, sekarang ni senang je nak nampak orang bukan Islam masuk ke kota Madinah. Ya, saya tak rasa benda ni ada orang nak sangkal. Pada peringkat awal mungkin orang kata fitnah dan sebagainya. Tak. Saudi mengalami perubahan yang begitu drastik sejak 2017.
Sejak putera Muhammad bin Salman naik sebagai putera mahkota dan semakin rancak apabila dia menjawat jawatan Perdana Menteri pada 24 September 2022 tahun lepas. Dia mengalami satu perubahan yang tak pernah berlaku sejak 1400 tahun Nabi tinggalkan semenanjung tanah Arab. Saya pergi last tahun lepas, bulan 11, umrah pertama kali selepas Covid. Last saya pergi 2019, lepas tu Covid 2 tahun, lepas tu saya pergi tahun lepas November 2022 sampai di kota Madinah, turun Madinah. Sampai di kota Madinah, kita dah biasa pergi, kita roaming ya. Tapi ramai jemaah makcik-makcik dia tak roaming kan. Ustaz dalam bas turun airport, daripada airport nak pergi hotel, ustaz SIM card ada ustaz? SIM card dulu makcik dia minta kan. Kenapa makcik nak buka TikTok ke? Tak, menelpon anak dia kata. Anak pun tak roaming kan tak apa, di SIM card. Punya terkejut saya tuan-tuan, hak jual SIM card, pasang SIM card di hotel, di lobi hotel bawah tu, perempuan Saudi pakai selojik. Mana ada situasi itu dulu di kota Madinah? Tak ada. Saya nampak perubahan ni awal lagi 2019 dulu saya dah nampak. Turun di kota Madinah, hak cop pasport perempuan nampak rambut pakai selendang. Saya sampai tengok balik airport ni, betul ke dia landing kat Madinah? Kod negara Arab mana dia turun? Kita bawa jemaah waktu itu. Sekarang very different tuan-tuan. Sebab itu ini saya mungkin berbeza dengan banyak travel umrah lah tuan-tuan. Ini orang sibuk nak pergi Al-Ula lah ni. Saya tak mau bahas lah boleh tak boleh pergi, tu ada khilaf lah tentang itu. Ada kata boleh, ada kata tak ada apa, sebab Madain Soleh tempat azab kaum Samud 20 km daripada Al-Ula. Ada kata Al-Ula tu satu daerah, dulu kaum Samud duduk situ juga, cuma tempat tu tak kena azab, yang kena di Madain Soleh sebab kaum Samud berhimpun di sana. Tak apalah, yang tu saya tak mau sentuh tuan-tuan. Tapi kalau nak pergi Al-Ula, cabut satu hari daripada kota Madinah, buat apa? Umrah ni biasa je dia tak naik dah. Dulu 14 hari pergi, kos meningkat jadi 12 hari. 3 malam Madinah, 5 malam Mekah. Itu biasa travel buat macam tu. Lah ni tarik satu hari pula. Ke mana? Al-Ula. Daripada Madinah duduk Al-Ula sehari. Tuan-tuan jangan dengar travel buat untung. Maaflah kalau ada travel, tapi saya tak nafikan benda tu. Bawa pergi sana, oh ustaz kita boleh tengok, melahirkan keinsafan ke benda tuan-tuan. Tuan-tuan tahu dah Al-Ula tu jadi tempat apa sekarang? Dia ada the mirror stage, the mirror. Satu mirror yang cukup besar duduk di tengah-tengah padang pasir di Al-Ula tu. Tuan-tuan tahu tu jadi apa? Tuan-tuan buka je search dekat Google Al-Ula concert list. Al-Maraya in Arabic, mirror tu dipanggil Al-Maraya. Al-Maraya, mirror tu, stage tu adalah tempat konsert tuan-tuan. Dah ada concert list pun untuk sepanjang tahun. Paling hebat tahun lepas lah Westlife buat konsert kat situ 22 September 2022, sambutan hari penubuhan Saudi yang ke-90. Dah tempat macam tu kita gila nak pergi masa kita pergi umrah tuan-tuan. Ini realiti Saudi pada hari ini. Okey, Al-Ula di utara Madinah, dalam Jazirah Arab, dalam semenanjung tanah Arab. Soal pasal Riyadh tak perlu bahas lah. Kalau Riyadh tu dah tak perlu cerita dah lah hadirin sekalian ya. Terus saya dapat satu video, saya tak tahu di bandar mana, tapi memang di Saudi lah. Imam tu duduk baca Fatihah tengah solat, 200 meter opposite from that mosque, orang buat konsert. Suara nyanyian tu sampai dalam masjid. Imam tu baca Fatihah, bunyi nak menangis tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Bukan boleh tegur. Sebab no one boleh tegur apa yang berlaku di Saudi sekarang. Once kita tegur macam saya sebut ni, saya takkan balik rumah malam ni kalau di Saudi tuan-tuan. 4 tahun simpan kat dalam, sebab kenyataan begini boleh menghuru-harakan keharmonian warga Saudi. Okey, tuan-tuan bayangkan penguasa yang sama buat benda-benda ni semua. Apa nasib dua tanah haram kalau dia terus berkuasa untuk satu tempoh yang lebih lama? Logik kita boleh fikir tuan-tuan. Sebab itu Allah selamatkan bumi Madinah.
Allah selamatkan bumi Madinah. Nabi dah pernah sebut dalam hadis tentang kedatangan Dajjal di bumi Madinah. Siapa yang nak sangat rosakkan bumi Madinah ni, tuan-tuan? Ni dia. Jawapan dia Al-Masihud Dajjal. Itu jawapan dia, Al-Masihud Dajjal. Tuan-tuan jangan kata benda ni teori konspirasi. Ni zaman kita lah ni sebut Dajjal terus teori konspirasi. Ada yang bawa cerita Dajjal ni kepada konspirasi hak mengarut, ada, bukan tak ada. Ya, kita tak nafi. Tetapi tidak semua terbakul dalam konspirasi. Sebahagiannya adalah perkara yang Nabi dah sebut dalam hadis. Riwayat Al-Bukhari, Nabi sebut tentang Dajjal. Nabi sebut apa? Man arada bi ahli al-Madinati su'an adabahu Allah kama yadubul milhu fil ma'. Orang yang ingin merosakkan kota Madinah dengan keburukan, yakni Dajjal, Allah akan binasakan dia seperti garam yang larut dalam air. Kalau tuan-tuan baca tentang hadis kebinasaan Dajjal di hadapan Nabi Isa, itulah sifat. Ya, itulah sifat dia. Ada sebuah hadis Nabi ceritakan tentang kedatangan Dajjal di bumi Madinah. Nabi sifatkan hari itu sebagai Yaumul Khalas, hari penghabisan. Nabi cerita kepada sahabat di bumi Madinah, Nabi sifatkan sebagai hari penghabisan, yakni penghabisan kota Madinah. Yaji'ud Dajjal fayas'adu Uhudan. Hari di mana Dajjal datang ke kota Madinah, lalu dia memanjat bukit Uhud. Dan akan ada sambunganlah hadis tersebut. Dan dia bukan orang biasa, tuan-tuan yang berada di Dewan Solat Masjid Setia Alam pada malam ni kena berhenti berfikir Dajjal keluar sebagai seorang ahli sihir. Dia takkan keluar begitu, tuan-tuan. Bahkan kalau kita himpun sejumlah hadis akhir zaman, Nabi menyifatkan yang terakhir daripada urusan Dajjal ini akan menjadi seorang penguasa yang menguasai bangsa Arab. Penguasa. Kemunculan dia adalah sebagai seorang penguasa, barulah boleh buat fitnah seperti mana yang Nabi SAW sebutkan. Sebab itu penting kita tahu benda ni, tuan-tuan, untuk kita tahu zaman kita berada pada waktu ini. Ya, zaman di mana? Kan, sebab itu kita bukan masa kita nak bergaduh pada sudut-sudut. Bangsa kita bergaduh pasal sistem. Ya, sistem politik. Sistem politik kita yang menyebabkan orang kita bergaduh. Itu je, bukan apa. Sebab kita duduk dalam sistem seperti itu. Saya bukan anti demokrasi. Saya mengundi dalam 4 kali, 3 kali dah mengundi. Mangkah tak pernah tak. Yang sudahlah sebab saya pergi umrah. Kan? Macam tu. Tapi saya mangkah-mangkah kan, tapi kita kena sedar pada hakikatnya kita sebagai seorang Muslim. Sebab itu jaiz saya tengok lately hampir setiap minggu kalau ada selingan yang lain pun akan mengingatkan kita tentang bahaya fitnah, ukhuwah dan sebagainya. Ingatkan balik kita sesama kita ini. Sebab kita ni ditelan fitnah sistem. Sistem bentuk macam tu. Dan sistem ni akan berakhir. Kan? Sistem ini insya-Allah akan berakhir. Sebelum PRU16 kalau berakhir lagi sedap. Kan? Biarlah ini kali yang terakhir. Kan? Bukan nak cerita politik, tidaklah. Tetapi kita kena ada satu kesedaran di samping kita duduk semangat dalam sistem itu, kita kena ingat ya, bahawa ini bukan aplikasi yang dibawa oleh Islam. Ini celupan. Apa yang kita buat ni adalah apa yang diputuskan oleh Lord William Reid, Hakim Mahkamah Rayuan London ketika Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada 1956, pada Mac 1956. Yang terakhir perlembagaan itu diputuskan pada bulan Jun 1957, dibentang di Parlimen British dan diputuskan. Sebab itu 2 tahun sebelum kita merdeka, di try and error orang Melayu ni boleh, orang tanah Melayu ni boleh memangkah ke tidak pada 1955. Kan tuan-tuan? Tak apalah, kita tinggalkan yang tu dulu. Kurang-kurangnya kita tahu di mana kita berada. Bumi Madinah itu, kita balik semula kisah kita. Bumi Madinah itu akan sampai suatu keadaan di mana fitnah paling dahsyat masuk ke bumi tersebut dan hampir merosakkan isi dan penduduk kota Madinah. Namun Allah selamatkan kota itu daripada penguasa sedia ada waktu itu.
yang boleh merosakkan Madinah bila-bila masa secara total, Allah selamatkan dengan peristiwa kehancuran kota Madinah. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Wabil ini pun sebut kehancuran kota Madinah ini membawa kepada maksud kota Madinah menyingkirkan orang-orang kafir, fasik dan munafik daripada isinya. Allah nak bersihkan kota Madinah dengan cara bencana yang begitu besar, keluar semua penduduknya. Tuan-tuan, ketika fitnah tamat, Allah akan kembalikan orang-orang yang beriman untuk mendiami semula bumi Madinah. Jangan risau. Hadis riwayat Al-Imam Muslim, apa kata Nabi? Al-imanu la ya'rizu ilal Madinah. Iman nanti akan kembali semula ke kota Madinah. Dan iman ini sudah pastilah duduk bersama dengan manusia. Iman ni duduk dalam kita. Makna manusia nanti yang beriman akan kembali mendiami kota Madinah. Kama ya'rizu hayyatu ila juhriha, seperti mana ular yang kembali ke sarangnya. Pada waktu itu Nabi sifatkan Madinah adalah sebaik-baik bumi yang didiami manusia. Hampir umat Islam yang keluar mencari ilmu agama tidak menemuinya di tempat lain, melainkan hanya di kota Madinah. Sebenarnya tuan-tuan, agenda merosakkan kota Madinah ni telah bermula sejak daripada zaman sahabat lagi, dan beberapa kali tuan-tuan Allah Ta'ala telah pun menyelamatkannya sebenarnya dalam sejarah. Cuma belumlah sampai ke tahap kehancuran sehingga penduduknya kosong. Itu akan berlaku yang terakhir ini selepas daripada pembebasan Baitul Maqdis. InsyaAllah hadirin mati Allah sekalian. Masuklah. InsyaAllah pada pertemuan bulan hadapan saya akan bacakan sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Nabi menceritakan bagaimana Dajjal akhirnya menjadi penguasa di tanah Arab, yang menjadi asbab berlakunya pembebasan Baitul Maqdis dan kehancuran kota Madinah. Inilah antara hadis yang jelas. Dia akan berlaku saat bangsa Arab dihujani dengan kekayaan dan kemewahan yang melimpah ruah seperti yang kita sedang lihat pada hari ini. Jadi hadirin mati Allah sekalian, muslimin muslimat sekalian, cukuplah dulu sehingga ini pada malam ini. Saya mohon maaf tidak boleh melanjutkan bicara ini selepas Isyak kerana ada satu pertemuan urgent selepas ini. Saya pun kena bergerak terus, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada hari dan minggu yang sama, Ahad minggu yang keempat bulan hadapan. Saya akan sambung dengan pendetilan hadis Abu Daud dan Imam Ahmad bagaimana Nabi menyifatkan Dajjal akan menjadi penguasa bagi bangsa Arab, untuk kita memahami dua peristiwa besar yang telah kita bincangkan ini, insya-Allah. Sekarang itu dulu, semoga kita bertemu lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.